Isian berinformasi di MHI Rabu 16 Mac. Benarkah memartabatkan pemakaian tradisional serta bertanjak mampu membentuk pribadi dan akhlak yang baik? Fahamkah anda apa itu endemik dan sudahkah anda bersedia? Juga berhibur bersama Ara Johari dengan single terbarunya, Sumpahan Salju. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera, anda sedang menonton Malaysia hari ini bertemankan kami berdua. Semoga akan baik saja, sihat walafiat pagi ini. Dan kami akan menemani anda dengan pelbagai pengisian hanya di MHI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Hari 16 Mac 2022. Bertemu kembali dalam Malaysia hari ini. Lama tak jumpa Sofia, lama tak jumpa kalian semua. Baik, hari kita akan tadi dah nampakkan apakah yang menarik yang kita bawakan sempena dalam MHI pada hari ini. Tapi sebelum kita mulakan pengisian kita, mungkin kita boleh kongsikan terlebih dahulu. Ini antara perkabaran yang kita ingin kongsikan, iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Tuan Puan Rahimah Stephens, merupakan balu mantan Ketua Menteri dan Gubernur Sabah Tun Fuad Stephens yang telah kembali ke rahmatullah hari ini. Dan Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarhamah dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarhamah sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Ya, semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Baik. Ini kita teruskan pengisian MHI pada pagi ini seperti mana yang kita warakan tadi berkenaan dengan pemakaian tanjak. Ada yang kata pemakaian tanjak ini hanya aksesoris biasa, kan? Tetapi yang lebih mendalam lagi, adakah benar kalau kita ni memartabatkan tradisi, adat budaya, membentuk akhlak kita sendiri? Betul. Kita difahamkan dalam orang kata masyarakat tradisional orang Melayu dulu ni kan, ada lebih 300 jenis tanjak, tapi sehingga ke hari ini ada beberapa sahaja yang masih diingati dan masih dipraktikkan dan ada setengahnya telah pun pupus dimakan zaman lah. Tapi apa pun, hari ini kita akan mengetengahkan apabila kita menggunakan tanjak ini, adakah kita sebenarnya menzahirkan dan membawakan pembawakan yang beradat dan sopan sesuai dengan pemakaian busana tradisional orang Melayu ini. Sekarang ni kita tengok kan, dah ada anak muda, dia trend juga, dia pakai tanjak kan, keluar pakai t-shirt, pakai jeans, tapi kita nak tahu juga sejauh mana kita perlu tahu adab kita memakai bila aksesoris yang melambangkan kehormatan bangsa dan sebuah budaya itu. Nanti kita nak bersama dengan antara individu yang memperjuangkan dan memartabatkan tradisi Melayu ini. Betul. Jadi kita akan bukan saja belajar berkenaan dengan konsepnya, dengan temanya, tetapi demonya juga. Adakah salah satu daripada kita boleh membuat atau menghasilkan satu tanjak itu? Itu proses yang sangat menarik dan mungkin kita belajar sedikit sebanyak. Dan semoga kita mempelajari maksud tanjak itu dan bukan sekadar memakainya untuk konten media sosial saja. Jadi ayo kita nak bersama, kita berpecah. Berpecah. Silakan Fariha. Kita nak bersama dengan individu-individu yang kita bawakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Wah, segak busana dan tanjaknya. Kita perkenalkan terlebih dahulu bersama dengan Fariha di sini, Mustanir Rahimi Nazmi. Ya, saya. Yang kacak segak ni. Dia kalau tengok dari jauh macam AG sikit muka awak. Ya ke? Dan juga Rashidi Osman. Saya. Kedua mereka ini dah kenal lama, jadi sama-sama berjuang dalam memartabatkan tradisi Melayu. Bukan saja busana, tetapi ini antara aksesoris yang turut diketengahkan untuk dibawakan kepada generasi baru ini untuk memahami lebih mendalam berkenaan dengan aksesoris tradisi Melayu. Bersama Sofia, siapa Sofia? Dan saya juga bersama antara mereka menunjukkan kita antara demo untuk membuat tanjak ini. Kita bersama dengan Puan Yukabid Nabila Cik dan juga Encik Saiful Adli Ahmad Suhaimi. Tapi kita mulakan perbincangan kita di sebelah sana dulu bersama dengan Fariha. Okey, kita ada Mustanir dan juga Encik Rashidi. Saya nak tanya soalan dulu pada Encik Rashidi. Kita tahu tanjak, tengkolok, destar
adakah itu sama maksudnya ataupun berbeza? Okey, soalan yang menarik sebenarnya. Okey, soalan ni pun selalu ditanyakan pada kami lah. Okey, kalau kita boleh bercerita tentang perbezaan ni melalui beberapa konteks lah. Okey, yang pertama saya boleh bagi dalam bentuk konteks dalam seni warisan, di mana desta, tengkolok dan juga tanjak. Okey, kalau dalam teknikalnya dalam warisan, desta tu ialah apa-apa sahaja hiasan di kepala. Maksudnya tanjak, tengkolok, semutar yang dipakai di kepala sebagai hiasan dipanggil sebagai desta lah. Bawah desta, macam kalau kita buat graf carta tu, okey, kita ada tengkolok. Okey, tengkolok ni dia ada sifat dia, okey, tapi dia lebih bebas dan dia boleh dipakai oleh lelaki dan juga perempuan. Okey, dan di bawahnya ialah tanjak. Okey, tanjak ni dia lebih spesifik. Maksudnya dia mesti ada ikatan dia mesti ada bentuknya dan dia mengikut dia ada disiplin. Betul. Tapi kalau kita sebut pula dari segi istilah ataupun segi bahasa, macam pemahaman saya sendiri, bacaan saya sendiri dan juga saya berguru dengan Cik Saiful Adli, dia ni lebih kepada gelaran setempat. Maksudnya, okey, contoh saya bagi, kalau di Negeri Sembilan, pakaian di kepala yang macam saya pakai sekarang ni, mereka mungkin akan panggil desta ataupun tengkolok. Tapi kalau dekat negeri lain pula panggilannya. Dia jadi macam gitulah. Jadi maksudnya perbezaan tu dari dua konteks tadilah. Satu daripada maksudnya dari sudut teknikal, maksudnya dia bahagikan ni macam ni, dari satu panggilan. Sebab kalau kita tengok pun setiap negeri tu pun bukannya tanjak aje. Kalau benda lain pun kita selalunya nama dia berlain kan. Bendanya sama tapi orang Kedah panggil lain. Tengok lokaliti lah. Macam slipper kan. Orang Kedah panggil kasut. Kan? Takkan kita nak cakap salah pula. Macam gitulah. Baik, Mustadil. Mungkin kita nak tahu juga sebenarnya orang dulu ni dia pakai tanjak ni, tengkolok dan sebagainya ni sebagai untuk apa sebenarnya? Adakah aksesori semata? Okey, dia sebenarnya dia bukannya dia kalau bahasa kita sekarang ni dia hiasan kepala jugalah, tapi sebenarnya lebih kepada pengenalan diri. Pengenalan diri. So kalau jadi macam macam yang saya pakai sekarang ni, nama dia Gajah Gemulung. Dia Gajah Gemulung. Gajah Gemulung. So jadi dia macam kalau orang dulu-dulu tengok, dia akan tengok, oh ini Laksmana lah selalu pakailah. Macam yang Rashidi pakai ni? Sama. Kebetulan namanya Gajah Gemulung juga. Gajah Gemulung. Jadi semua Laksmana lah ni. Kita bawa dia punya semangat tu. Baik. Ini itu baru satu kita tahu gajah apa? Gajah Gemulung. Gajah Gemulung. Sofia, mungkin kita nak tahu lebih banyak lagi kan? Bersama dengan individu yang lebih mengerti sebenarnya. Betul. Ya, bersama saya kan Cik Saiful Adli dan juga Puan Nabilah ya. Apa antara tanjak atau tengkolok yang paling orang kata complicated, paling susah untuk dibuat? Okey. Untuk saya personally lah. Bila lipatan dia tu yang agak kompleks, maksud dia daripada segi tanjak yang warisan yang dulu-dulu, zaman Kesultanan Melayu Melaka yang banyak yang kita tak dapat sebenarnya, gambar dia pun tak ada apa. Jadi macam Gajah Gemulung ni diilhamkan daripada kita tengok daripada hikayat Hang Tuah dengan satu Salatin ada mengatakan pasal Gajah Gemulung ni dipakai oleh Datuk Laksmana Hang Tuah. Jadi kita ilhamkan pasal kalau ikutkan gambar sebenar pun kita tak ada kan. Datuk Laksmana pakai bentuk yang macam ni, cuma kita ilhamkan macam tu. Jadi yang tu yang agak jadi complicated lah. Kita kata kalau macam yang kita tengok tuanku dalam Malaysia pakai, jadi kita ada gambaran dia, lepas tu ada individu-individu yang masih menakuk tanjak di istana. Jadi mungkin daripada situ ilmu itu diturunkan dan kita belajar melalui diorang ni lah. Baik. Dan hari ini kita akan menunjukkan demo untuk salah satu tanjaknya yang dinamakan ayam patah kepak. Ayam patah kepak. Ya, betul. Asal-usul negeri mana ni? Daripada Perak. Yang ni pun saya akan tunjukkan demo lipatan. Yang ni pun kalau ikut di negeri Perak ada pengikat tanjak dia yang sendiri. Jadi saya belajar melalui guru saya, bukan daripada penakut tanjak tu. Jadi mungkin cara lipatan tu agak berbeza lah. Sedikit berbeza. Jadi saya minta maaf dulu daripada tuan yang
menakut tanjak untuk Istana Perak ni. Baik. Okey, tak apa. Hari ini untuk kita sama-sama belajar dan mengerti apakah ialah antara seni membuat tanjak ni, kita mulakan. Okey. Ini adalah dinamakan sekali lagi ayam patah kepak. Jadi untuk membuat tanjak yang kita perlukan satu kain dasar ataupun asalnya dipanggil kain sedulang dunia. Kain sedulang dunia. Jadi bila kita ni kan kita jadikan dalam bentuk segitiga macam nilah dengan ukuran yang tertentu. Okey, dalam pembuatan tanjak ataupun pembinaan tanjak tu sendiri, mula-mula macam kita buat bangunan, mulakan dengan tapak dia. Okey. Dan lipatan tapak ni memang kena kukuh lah. Kena kukuh lah. Jadi daripada sini kita mulakan selalu ambil dalam ukuran 2 inci. Saya pakai jari lah untuk tentukan dia punya ni. Okey, kita lipat 2 kali kat sini untuk jadikan tapak. Okay. Selalunya kalau macam ayam patah kepak ni siapa yang pakai? Almarhum tuanku di Perak dulu. Ini Kesultanan Perak lah. Kesultanan Perak. Kesultanan Perak lah. Jadi kita dah buat ni. Kita buat satu lipatan dekat sini. Oh, agak pantas juga ya. Jadi, okey. Untuk yang ni, kita akan buat simpulan dia dulu ya. Okay. Adakah tanjak ni pada satu ketika dulu dipakai setiap masa oleh orang kita? Okey. Tanjak ni lebih kepada pemakaian adat dalam istana. Dalam istana? Dalam istana. Untuk adat istiadat di dalam istana. Jadi orang kita ni, kalau untuk rakyat biasa, kita akan pakai semuta ataupun lilit kepala lah kita panggil. Untuk rakyat biasa. Untuk orang bergelar, dia akan start pakai tanjak ataupun tengkolok tadilah. Dia boleh dikatakan pada satu ketika dulu siapa yang berada dalam istana itu semuanya perlu mempelajari seni untuk melipat tanjaknya lah. Kalau ikutkan memang kita orang Melayu dulu. Betul. Okey. Puan mula bagaimana pula kita melihat ialah ini antara industri yang mungkin ramai yang memikirkan dikecimpung oleh golongan lelaki saja. Bagi golongan wanita adakah ramai yang tahu melipat tanjak ni? Ada, memang ada. Macam kawan saya, dia ada juga lipat tanjak. Tapi biasanya saya rasa lelaki yang lebih dominan ataupun lebih banyak yang melipat tanjak ni. Okey. Tadi dia disebutkan wanita juga memakai tapi namanya tengkolok ya. Itu jenis apa pula? Tengkolok dia lebih pada ikatan di kepala, macam kalau kita tengok untuk masyarakat Minang, dia ada pakai bundur kanduang bentuk macam tanduk kerbau tu kan. Bundur kanduang. Itu dipanggil tengkolok yang tu dipanggil tengkolok lah yang tu. Yang tu bundur kanduang kalau ikut maksud daripada Minang tu ibu kandung. Ibu kandung. Dalam masa Minangnya. Dalam masa Minangnya tu diterjemahkan kepada bahasa Melayu kita lah. Panggil ibu kandung. Jadi yang tu salah satu contoh tengkolok. Macam kita tengok dia setengah sawah kan dulu diikat di belah utara lah selalunya. Diikat di kepala dia. Yang tu salah satu tengkolok. Itu salah satu juga. Okey. So yang ni dia ayam patah kepak. Ni dah sempurna ya? Dah sempurna. Ayam patah kepak. Boleh kau nak cuba pakai pun boleh. Boleh ke saya pakai ni? Untuk cuba pakai lah. Tengok. Kalau kita orang perempuan memang tak bertanjak kan sebenarnya. Okey, macam Rashidi dan juga Mustani, memang kalian pun ada punya kepakaran untuk buat tanjak ni lah. Macam mana? Masih kalau macam saya masih belajar lagi lah. Sebab guru saya pun cikgu Saiful Adili lah. Tu guru saya. So kata apa macam saya minat dalam pemakaian tanjak, minat dalam perbuatan. Jadi saya orang kata apa, saya sebagai seorang Melayu, saya sedang menceburi diri untuk belajar pemakaian tanjak ni. Adat istiadat semualah. Baik, saya nak tanya, dalam pemakaian tanjak ni kan, kita tahu kan orang muda ada satu trend ni kan, semua dah pakai. Macam kalian juga pun kadang-kadang pergi kerja pakai juga tanjak kan. Tapi ada tak pantang larang sebenarnya yang sekarang ni mungkin kalian rasa ada anak-anak muda pakai tapi macam tak betul lah dari segi pemakaiannya? Okey, kalau macam dari segi pemakaian tanjak ni, kalau ikutkan betul-betul dalam istana, dia adalah cara pemakaian dia. Tapi disebabkan pemakaian tanjak ni dah dilupakan lebih daripada 400 tahun. Jadi kita nak menaikkan semangat anak-anak muda Melayu apa semua. Jadi pemakaian dia macam contoh sekarang ni, saya pakai simpulan ni di sebelah telinga kanan. Telinga kanan ni lebih kepada adat bertandang lah.
adab bertanda yang mana kalau kita nak datang dekat orang pun orang tahu kita datang dengan niat yang baik. Maksudnya kalau macam simpulan ni kalau pergi dekat belakang itu adab kita nak orang kata apa nak pergi berperang betul. Pergi berperang. Kalau di sebelah depan pula simpulan ni kita lebih kepada penghibur lara. Kau sebelah kiri? Kalau sebelah kiri ni lalunya dia balik pada raja. Raja lah. Raja tu pun kalau kita kira kenapa perlu beza dengan kita. Itulah yang orang masyarakat Melayu ni dia ada falsafah. Setiap tu, benda tu ada maksud dia. Kan? Ada penceritaan dia. Dia bukan sahaja dibuat. Yang tu yang menarik sebenarnya. Yang tu sebenarnya sepatutnya kita korek, kita kaji dan juga yang mana kita boleh amalkan kita cuba amalkanlah. Soalan, ada tak tanjak yang sepatutnya orang biasa macam kita orang mahal ni tak boleh pakai, tak boleh lipat, tak boleh buat pun? Ada tak? Kalau kira yang tak boleh, yang tuanku-tuanku kita yang pakai sekarang lah. Maksudnya kita tak boleh sama dengan tuanku. Maksud tuanku tu sultan-sultan negeri yang lain lah. Maksudnya sama tu sama betul lah maksudnya. Kalau setakat daripada rupanya, insya-Allah boleh pakai lah. Dan juga macam kita matchingkan tu pun kita kena tengok jugalah. Matching tu maksudnya beradab tu tadi. Bila kita pakai bertanjak, maaf cakaplah jangan berseluar pendek, jangan pakai seluar koyak-koyak. Itu yang kita kata Sofia, adab boleh membentuk. Sebenarnya kita boleh tahu adab, kita boleh bentuk akhlak. Mungkin boleh tanya berkenaan dengan kaitan tu. Adakah betul lah orang kata ni bila kita memakai tanjak ni, kita pada masa yang sama secara automatik ni kita memperbetulkan akhlak kita dan adab kita. Betul. Ya? Okey. Soalan yang bagus. Sebab pasal, yang ni saya terangkan sedikit lah. Ya. Daripada pembinaan tanjak, kita kain segitiga ni mempunyai maksud. Ada maksud? Dia merujuk kepada Allah, Adam, Muhammad. Betapa orang Melayu ni, dia kebergantungan dia tetap pada Allah. Lepas tu, nampak hebatnya orang Melayu apabila Adam, iaitu jasmani kita, maksud dia jasad kita ni, dengan Muhammad, Nur Muhammad yang jadi roh diri kita. Bila bergabung, maka bila dia pakai, nampaklah hebatnya orang Melayu tu. Jadi, teguran juga kepada kita betapa kita ni perlu kebergantungan kita, kepercayaan kita, tauhid kita pada Allah. Untuk sentiasa ingatlah betapa kita hidup di dunia ni dengan ajaran Islam. Untuk kita memperingatkan diri kita sendiri untuk menjaga adab. Bukan sahaja kita memakai untuk trend atau pemakaian semata-mata, tetapi kita membawa budaya, tradisi dan juga agama kita memakai tanjak ini. Kita ucapkan terima kasih kerana bersama kita menunjukkan demo tanjak ayam patah apa tadi? Kepak. Ayam patah kepak. Okey. Terima kasih juga kepada Rashidi Osman dan juga Mustani Rahimi Nazmi. Tadi Yukabit Nabila Cik dan juga Saiful Adli. Terima kasih di atas perkongsian ini kepada kami semua pada hari ini. Memahami bukan saja aksesoris tetapi ada maksud yang tersirat yang perlu kita fahami sebenarnya. Baik, kita terima kasih. Kita berehat dahulu. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan bagaimana sehingga kita memahami peralihan ke pandemik ke endemik ini. Sebenarnya selepas ini di MHI. Pandemik COVID-19 di Malaysia bermula dengan pengesahan kes pertama pada 25 Januari 2020 melibatkan para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura. Kes yang pada awalnya terkawal mula mencetuskan kebimbangan apabila beberapa kluster tempatan telah muncul pada bulan Mac 2020 dan membawa kepada kenaikan kes sehingga melebihi 2,000 pada akhir Mac 2020. Ekoran daripada peningkatan itu, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa mulai 18 Mac 2020 di seluruh negara berlanjutan sehingga awal Mei 2020. Penurunan jumlah kes harian yang dicatatkan membawa kepada pelaksanaan pelonggaran prosedur operasi standard SOP secara bertahap bermula dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPP pada 4 Mei 2020 dan diikuti dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP mulai 10 Jun 2020. Walau bagaimanapun, ledakan gelombang ketiga pandemik serta kemunculan pelbagai varian seperti Alpha, Beta, Delta dan yang terkini Omicron
telah memburukkan lagi keadaan sistem kesihatan negara apabila berlaku lonjakan jumlah kes harian dan kematian yang berlarutan sehingga detik ini. Susulan itu, negara beberapa kali melalui tempoh PKP sehingga Pelan Pemulihan Negara PPN melibatkan 4 fasa yang dikuatkuasakan bermula Julai 2021 sehingga kini. Setakat 14 Mac 2022, negara telah mencatatkan kes melebihi 3.8 juta dengan jumlah kes kematian melebihi 33,000 serta 3.5 juta kes pulih sepenuhnya. Pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang bermula sejak Februari 2021 dijalankan secara besar-besaran sehingga negara berjaya mencapai lebih daripada 79% populasi Malaysia dan 98% populasi dewasa setakat 3 Februari 2022. Biarpun kemunculan varian Omicron telah menyebabkan berlaku peningkatan angka bagi kes harian, namun dengan pemberian vaksinasi serta dos penggalak secara tersusun telah berjaya melakukan penurunan tren kemasukan ke hospital sekaligus mengurangkan kes positif bagi kategori 4 dan 5. Selepas mengambil kira pelbagai faktor termasuk penilaian risiko, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa Malaysia bakal memasuki fasa peralihan endemik bermula 1 April 2022 dengan beberapa SOP yang masih dikekalkan. Peralihan fasa ini juga merupakan exit strategy bagi membolehkan rakyat Malaysia kembali kepada kehidupan normal selepas 2 tahun berperang dengan COVID-19. Itulah tadi rangkuman penyebaran COVID-19 di negara kita daripada awalnya sehingga kini dan difahamkan 1 April ini kita akan beralih ke fasa endemik dan kita melihat ini satu langkah yang agak besar sebenarnya. Adakah kita sebenarnya bersedia daripada segi sistem sokongan kesihatan kita untuk kita menampung apakah itu sebenarnya memasuki fasa endemik di Malaysia? Baik. Untuk kita lebih memahami berkenaan dengan endemik ini, kita nak bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM, Dr. Tan Siok Hong secara maya bersama kami di MHI. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi, Fariha dan Sofia. Selamat pagi pada semua penonton MHI. Baik. Doktor, sebelum kita mulakan perbincangan kita berkenaan dengan peralihan endemik ini, mungkin Doktor boleh perkenalkan dulu endemik ini apa sebenarnya? Apa yang dikatakan sebagai penyakit endemik ini kan? Mungkin antara contoh-contoh yang kita boleh lebih faham sebenarnya. Okey, baik. Jadi istilah endemik ataupun epidemik ataupun pandemik adalah istilah dalam bidang kesihatan awam bagi menggambarkan tahap keseriusan kadar penyebaran sesuatu penyakit. Jadi bila kita bercakap tentang endemik, sebenarnya ia merujuk kepada kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau sesuatu tempat, tetapi pada kadar yang stabil dan biasanya pada kadar yang rendah. Jadi untuk virus SARS-CoV ini, kita jangkakan virus SARS-CoV-2 akan terus berada di keliling kita dan varian-varian baru masih akan terus muncul. Tapi untuk COVID-19, kita menjangkakan virus akan masih wujud tetapi merebak pada kadar yang lebih rendah. Kemungkinan akan berlaku peningkatan penularan jangkitan secara bermusim. Maksudnya dari masa ke masa masih akan berlaku peningkatan kes dan wabak masih boleh berlaku. Ya, tidak bermaksud bahawa bila dah endemik maksudnya virus tu dah hilang ataupun dah tak ada kes. Okey, so dia masih ada kes, virus masih wujud tetapi pada kadar yang stabil. Ya, itu memberikan kita gambaran endemik ni bukan makna kita dah berakhir dia perjuangan menentang COVID-19 ini, tetapi apa yang kita ingin tahu, adakah negara kita Malaysia benar-benar bersedia untuk kita mempunyai sistem sokongan kesihatan untuk kita memasuki fasa peralihan endemik dan seterusnya endemik ni, Doktor? Jadi pada 1 April nanti kita hanya memasuki fasa peralihan ke endemik saja. Kita belum lagi memasuki fasa endemik. Walau bagaimanapun tak kira sama ada kita dalam fasa pandemik ke, endemik ke, peralihan ke, kita masih memerlukan sistem kesihatan dan program kawalan penyakit yang mantap untuk mengurangkan jangkitan, mengurangkan morbiditi dan mengurangkan kematian.
Tetapi kita merasakan kita sudah bersedia untuk memasuki fasa peralihan ke endemik disebabkan kejayaan program vaksinasi kita dan kapasiti sistem kesihatan kita tidak berada pada tahap yang tertekan. Ya. Kita tahu bahawa varian Omicron menyebabkan gejala dan komplikasi penyakit yang lebih ringan berbanding dengan varian Delta sebelum ini. Terutamanya kepada mereka yang ada tahap imuniti yang tinggi hasil daripada vaksinasi ataupun mendapat imuniti semula jadi selepas jangkitan. Walaupun bilangan kes baru kalau kita tengok sekarang masih tinggi, tetapi kadar penggunaan katil ICU, penggunaan ventilator dan kematian semasa gelombang Omicron adalah jauh lebih rendah daripada semasa gelombang Delta. Jadi kita rasa sudah sampai masanya untuk kita memasuki fasa peralihan. Baik. Kita ada satu persoalan, adakah ini akan dicapai kan? Apatah lagi kita tahu bahawa varian baru yang mungkin kita tak tahu bagaimana ciri-cirinya nanti akan mengancam kembali atau tidak. Tapi sebelum tu doktor, kita nak saksikan terlebih dahulu ini. Kita ada tanya juga soalan kepada orang ramai, sejauh mana mereka ni mengetahui berkenaan dengan endemik ini. Jadi kita sama-sama saksikan. Kita dah 2 tahun dah hidup dalam pandemik COVID-19 ni. Jadi saya rasa itu adalah satu langkah kerajaan yang bagus untuk memastikan kita ni boleh hidup seperti biasa selepas ni. Sebagai rakyat Malaysia, endemik ini bukannya dilangsungkan tanpa apa-apa sebarang SOP. Malah ia mempunyai 10 SOP yang baru di mana ia adalah diadakan untuk kita masih lagi membendung coronavirus ini. Bagi saya dia seimbang sebab still ada pemakaian pelitup muka dan ada juga langkah dalam SOP tu yang untuk merancangkan ekonomi, macam boleh buka kedai 24 jam dan juga untuk sektor sosial pun ada dalam tu. Ianya banyak bagi manfaat kepada kita lah sebagai rakyat Malaysia. Contohnya macam border pun dah boleh buka. So maksudnya sektor pelancongan pun akan lebih rancak lah orang kata kan, untuk kita semua, untuk kita adapt balik kehidupan kita yang dulu. Saya berharap bahawa kita sebagai rakyat Malaysia boleh bersatu dan juga bersama dalam mengharungi endemik ini pada masa akan datang. Saya berharap supaya COVID ni lenyap dari muka bumi serta-merta dan kita boleh menjalani kehidupan macam biasa. Orang ramai ni apabila kita melihat kita memasuki fasa endemik itu atau peralihan ini adalah bermaksud kita juga boleh merancangkan ekonomi dan kembali kepada kononnya hidup sebelum COVID-19. Apakah sebenarnya kita melihat fasa ini juga antara yang diumumkan oleh PM adalah langkah sementara sebelum kita memasuki langkah endemik sepenuhnya. Mungkin doktor nak perincikan sedikit sebanyak apakah perbezaan sementara dan juga sepenuhnya bagi endemik ini? Okey, jadi dalam fasa peralihan ini kita masih ada SOP tertentu yang kita perlu patuhilah. Kalau kita dah masuk ke fasa endemik sepenuhnya, maksudnya dah tak ada dah semua SOP ini. Dah tak perlu pakai pelitup ke, dah tak perlu ada bekerja dari rumah, semua SOP telah dimasukkan. Tetapi dalam fasa peralihan, kita masih ada SOP. Cumanya SOP ini telah dipermudahkan. Jadi antara SOP yang masih perlu dipatuhi adalah memakai pelitup muka, kita berada di tempat awam, memastikan pengudaraan dan sistem ventilasi yang baik, memastikan kebersihan premis. Kita masih menguruskan kes yang disyaki atau disahkan COVID-19 mengikut garis panduan KKM. Ada keadaan tertentu di mana perlu diisolasi ataupun dikuarantin. So itu masih ada. Kemudian yang lain-lain SOP seperti kita masih perlu menjaga penjarakan fizikal yang munasabah sebaik yang mungkin, mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Melakukan ujian pengesanan COVID-19 sekiranya kita bergejala, mematuhi keperluan vaksinasi untuk aktiviti tertentu dan juga menggunakan check-in MySejahtera atau MySJ Trace
untuk membantu pengesanan kontak. Dan antara salah satu syarat yang diletakkan itu dos penggalak kan doktor. Maknanya kita kena capai 90% dalam rakyat Malaysia ini termasuk kanak-kanak, vaksinasi kanak-kanak dan juga remaja. Jadi bagaimana itu melihat cabaran dalam peralihan endemik ini? Okey, jadi antara cabaran yang kita hadapi sekarang adalah kita lihat bahawa program vaksinasi untuk dos penggalak dan untuk kanak-kanak tidak begitu mendapat sambutan kalau berbanding dengan program vaksinasi untuk dos primer dahulu. Dan kita khawatir sekiranya kita tidak mencapai liputan vaksinasi dos penggalak dan vaksinasi kanak-kanak yang tinggi, dan akan menyukarkan kita untuk memasuki ke fasa endemik selepas ini kerana lagi ramai orang akan dijangkiti dan kejadian penyakit yang serius pun boleh berlaku. Baik, doktor, mungkin ada yang tertanya-tanya ya dengan orang kata begitu banyak varian yang keluar dari tahun ke tahun dan sebagainya. Adakah fasa peralihan endemik ini terlampau awal untuk negara kita ataupun sesuai dengan masanya dengan kemunculan varian-varian baru pada masa ini? Ya, tidak dinafikan kemungkinan akan berlaku kemunculan varian yang baru lagi lepas ini. Tetapi kita pada masa ini kita merasakan kita sudah bersedia untuk memasuki fasa peralihan. Yang penting dalam fasa peralihan ini kita belajar untuk hidup bersama COVID-19. Antaranya adalah kita masih kena ingat bahawa COVID-19 ini masih menjadi penyakit yang bahaya kepada sesetengah golongan seperti warga emas, mereka yang mempunyai komorbid, yang mempunyai imuniti yang lemah dan mereka yang belum mendapat vaksinasi lengkap. Jadi kita perlu melindungi golongan berisiko tinggi ini dan antara langkah-langkah yang kita boleh ambil adalah memastikan mereka dan orang yang berada di sekeliling mereka masih mematuhi SOP dan memastikan mereka menerima vaksinasi lengkap termasuklah dos penggalak. Selain itu, kita mempunyai tanggungjawab individu dan tanggungjawab masyarakat untuk melengkapkan diri kita dengan pengetahuan yang cukup tentang virus dan penyakit COVID-19. Kita harus tahu bagaimana untuk bertindak sekiranya kita menjadi positif ataupun kita menjaga orang yang positif. Kita harus mengamalkan TRIS, iaitu test, report, isolate, inform and seek treatment dan lakukan penilaian risiko kendiri. Itu antara tanggungjawab yang kita perlu lakukanlah untuk peralihan endemik ini. Tapi mungkin juga kalian, kita kadang-kadang kita bimbang kan bila kata sempadan sudah dibuka kan. Jadi bagaimana sendiri KKM mengambil langkah ini, kesiapsiagaan itu kan dalam membendung bila dah sempadan dibuka dan sebagainya. Okey, jadi bila sempadan dah dibuka, bukannya kita tak ada SOP. Kita masih ada SOP yang perlu dipatuhi. Antaranya adalah masih perlu melakukan pre-departure test ataupun ujian sebelum berlepas dari negara luar, dan kemudian apabila tiba di Malaysia masih ada on arrival test ataupun ujian yang perlu dilakukan semasa ketibaan. Cuma dari segi kuarantin akan ada kelonggaran lah disebabkan ramai penduduk di seluruh dunia juga sudah mendapat vaksinasi lengkap termasuk dos penggalak. Akan ada SOP-SOP lain lah yang berkaitan dengan pembukaan sempadan. Tapi yang itu masih sedang diperincikan dan akan diumumkan dalam masa terdekat lah. Baik. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tan Siok Hong, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit KKM, memberikan kita gambaran apakah persediaan kita, apakah yang boleh kita expect dan lihat daripada peralihan menuju ke endemik ini. Peralihan endemik yang bukan sudah tamat peperangan, masih lagi kita berjuang untuk memastikan kita dalam keadaan yang selamat daripada varian-varian baru yang akan mengancam tahap kesihatan kita. Baik, doktor, terima kasih banyak-banyak bersama kami. Jaga diri, doktor. Baik, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan selamat bersama-sama dan kita akan berehat seketika. Fariha, sekembali kita akan bersama dengan kita nak dengar suara pagi beliau. Katanya ada lagu baru. Ini dia Sumpahan Salju. Raja Hari akan bersama kita hanya di Malaysia hari ini.
Wow, Sumpahan Salju. Raja Hari. Wow. Ini mantap betul. Yep, mantap. Hari, kan? Sisi lain betul sisi lain dengan ni. Tiba ada munculnya Puteri Jawa kat sini. Inilah Puteri Jawanya. Puas hati tak dengan kelainan kali ini? Ara sangat puas hati dengan kelainan kali ini sebab memang watak yang Ara tak pernah bawa. Kita bawa dalam music video ni. So, satu achievement lah untuk Ara sebenarnya. Ya. Dan kalau kita tengokkan konsepnya Jawa, jadi mungkin ini antara kelainan yang dicari oleh Ara sendiri ke bagaimana? Ara memang suka benda yang lain daripada diri Ara sendiri sebenarnya. So, Ara boleh try something new dalam hidup Ara. So, Ara first yang Ara dapat lagu ni pun Ara macam, oh sedap lah lagu ni, macam something like orang tak pernah nampak sisi lain Ara. So, dalam MV ni pun Ara macam request, okay Ara nak macam ni. So, terjadinya lah 3 watak dalam satu MV tu. Dan kita sebagai penonton ni pun melihat music video dengan lontaran suara memang masuk, memang sedap lah. Tapi Sumpahan Salju ni apa maksud di sebalik lagu ni sebenarnya? Okey, maksud lagu ni sebenarnya bukanlah kisah cinta ataupun kisah-kisah yang macam klise orang cakap. So, lagu ni mengisahkan tentang kisah dongeng kanak-kanak kita sebenarnya, Snow White. So, itu nampak apple tadi. Ya, sebab tu pegang apple. Sebab tu ada satu lelaki macam kalau dalam lirik tu pun dia ada dakaplah Arjuna kucuk wajah ini untuk patahkan sumpahan tu. So inilah adalah cerita dongeng kanak-kanak lah sebenarnya. Nice. Jadi English. International versi Jawa lah. Ya, betul. Dia version traditional Jawa tapi moden, kita moden kan. Okey. Bila ada 3 watak tu, kita tengok dalam video klip tadi kan. Okey, ini watak jahat ni. Ya, ini watak Mak Tiri. Mak Tiri. Ya. Okey, macam mana pembawaan Ara sendiri bila bawa watak macam tu? Macam
Kadang-kadang nak berlakon pun susah ke? Memang sangat susah. Tapi sebenarnya bila dah pakai kostum tu, bila dah buat rambut, bila dah pakai lens yang jahat, nampak jahat, terus macam masuk aura tu. Terus. So terus dapat watak tu sendiri orang bawa. Penjiwaan dia terus sampai. Yes. Dia terus macam masuk. Tarian pula macam mana? Rasa macam yes. Tarian ni yang benda yang paling mencabar bagi Ara sebab Ara dibagi masa 2 hari saja untuk practice dance tu. So supposedly banyak lagi step yang Ara buat. Tapi disebabkan macam 2 hari je, sampai dekat set dah terus lupa semua benda. So nak kena fikir balik, asyik salah dah cakap tak apalah, kita ambil mana yang cantik je. Sebab itulah keluarnya yang part situ je yang orang menari. Tapi video klip dia nampak cantik. Dengan lokasinya, dengan kostumnya. Betul. World class lah orang cakap. Peminat macam mana penerimaan? Respon kan? Untuk sekarang ni penerimaan sangat baik. Sebab diorang pun maybe tak pernah nampak sisi lain Ara untuk bawa lagu tradisional moden ni. Tapi Ara harapkan semakin banyak benda positif lah yang datang. Bukan positif lain tapi positif daripada segi komen lah. Sensitif kalau positif. Ya, betul-betul. Perkataan tu. Tapi kalau macam sekarang ni dengan lagu yang begini kan, maknanya ada satu lagi penanda aras baru untuk Ara. Next nanti bagaimana? Kena cari kelainan yang bagaimana pula? Mungkin Ara nak back to bunga punya vibe. Maybe sebab saya pun macam kita sometimes nak tukar, tapi kadang-kadang kita kena kekalkan benda yang orang dah memang nampak. Okey, Ara adalah itu. Ballad, rock, ballad, rock. So, Ara tak nak memang lari, tapi mungkin kita akan balik ke landasan. Balik. So, orang nak dengar ballad sebenarnya. Tapi untuk kali ini mungkin Ara nak try something yang lain. So, untuk next mungkin Ara balik ke genre ballad, rock. InsyaAllah. Itu tapak keselesaan Ara lah. Tapi kalau dikatakan satu lagi projek baru, something new lepas dia, ada tak yang dah terfikir dah sekarang ni? Sebab Ara terfikir untuk duet sebenarnya, tapi kita tak dapat lagi lagu yang okey, kita tak dapat lagi duet partner yang memang kita dah ada banyak dah list macam Ara nak duet dengan ni, tapi kita tak ada keputusan akhir lagi untuk kita lock benda tu. Kalau ikut hati siapa nak duet dengan siapa? Saya kalau ikut hati nak Ella. Yes. Ara memang teringin sangat nak duet dengan Kak Ella. And then kalau lelaki Ara nak duet dengan Kai Bahar ataupun Amir Masdi lah. Antara dua tu je lah. Okey, Amir Masdi, Kai Bahar, kita tahu macam genre lebih kurang sama. Tapi sekarang ni kan banyak percubaan macam you nyanyi, genre you ballad, tapi ada masuk rap. Ada. Ara dah buat dah. Dah buat dah. Sebelum Sumpah Salju, Ara dah keluarkan lagu ballad rap, which is lagu Keliru dengan Lil J. Memang lagu tu pun sentuhan daripada Abang Malik sendiri. So, dah try dah genre rap. Sebab tu Ara nak kali ni macam try traditional pula. And then after that mungkin kita back to ballad balik. So, lepas ni dah biasa dengan tarian apa semua. Next video klip sebab dia tarian lah. Tak mungkin benda tu terjadi. Tak mungkin. Bukan sebab nak lentikkan tangan tu je dah sakit. Dah sakit dah. Tu belum yang macam duduk semua dulu. Dah give up dah masa tu. Tapi lokasi ni ke mana? First location yang rumah tu adalah dekat Morib, dekat Pantai Morib. Dan yang menari ni dekat Bagan Lalang. Bagan Lalang. Pergambaran sempurna ni berapa hari siap? Sehari je sebenarnya, daripada pukul terus sampai pukul 8 lebih siap. Settle sebelum pukul 12, 11.30 kita orang siap. Power lah tu 3 watak sehari. Yes, kita orang memang rushing lah. Memang okey. Look ni okey, berapa minit je tukar? Terus shoot. Bila lagu baru, material baru, rakaman berapa lama? Lama tak? Rakaman Ara rasa kali ni paling kejap. Ara record lagu ni dalam masa 2 jam setengah. Wih. Betul. Paling kejap lagu ni. Macam ni. Sebab kali ni punya lagu macam banyak idea. Macam okey, Ara duduk dengan Abang Zimi macam okey abang, why not kita buat ni? Okey, try masuk, okey kena, okey lock. Okey abang macam ni pula, macam ni kena. Pak jauh pula, okey ni kena. Macam eksperimental tapi jadi. Jadi dia macam terus jadi. Okey, sebab tu cepat. Macam dia punya serapan aura tu. Yes. Banyak menari lepas ni. Jangan. Ara, harapan pesanan untuk para peminat yang dah sokong since day one sampai sekarang. Alright, jangan lupa guys untuk sokong Sumpahan Salju dan terima kasih menyokong Ara daripada start Ara masuk dalam industri muzik ni sampailah sekarang. And jangan lupa banyak-banyakkan share dengan kawan-kawan korang. Jangan lupa join TikTok challenge Sumpahan Salju.
Okay, Fariha boleh join TikTok challenge. Yes. Saya nak jadi mak tiri tu. Saya suka watak mak tiri tu. Awak suka watak mak tiri ke? Awak suka yang lain ni? Tak. Okey. Kita beras ketika kembali nanti kita akan kongsikan berkenaan dengan apa dia yang viral di medsos. Kita jumpa lagi selepas ini. Masih menghidupkan pagi anda di MHI dan kita dah sampai ke dari meja medsos. Ya, kita melihat ini paparan di seluruh media sosial setakat semalam. On Hafiz dilantik Menteri Besar Johor ke-19. Ini dia perkabaran dari Johor yang kita bawakan, cicit kepada pengasas dan Presiden UMNO Datuk On Jaafar, iaitu Datuk On Hafiz Ghazi sah dilantik menjadi Menteri Besar Johor ke-19. Dan beliau telah pun mengangkat sumpah jawatan di hadapan Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar kira-kira jam 3 petang semalam. Jadi On Hafiz adalah Naib Ketua Bahagian UMNO Simpang Renggam yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Don Macap pada pilihan raya Pilihan Raya Negeri PRN Johor Sabtu lalu dengan majoriti 6,543 undi. Ya, dan juga paparan profil beliau sendiri. Masih muda kan? Masih muda, 43 tahun sahaja dan telah mempunyai sudut kerjaya dalam politik Malaysia dari tahun 2018 sehingga kini. Tahniah kita ucapkan. Jadi kita harapkanlah dengan bila ada orang muda belia yang memimpin negeri Johor, pastinya banyak nanti pembangunan, kemajuan dibawa khasnya untuk rakyat Johor, bangsa Johor. Gitu. Ini orang Johor. Okey. Lepas tu seterusnya kita terus melihat angka terkini COVID-19 setakat pagi ini pada jam 10 pagi. Kes baru 26,534 kes baru, ada sedikit penaikan. 2-3 hari ini kita lihat naik turunnya. Kes disahkan 3,872,000 kes setakat ini. Sakit dalam ICU 376. Dan jumlah kes sembuh, ini dia angkanya. Jadi kita mengharapkanlah masih lagi kan bila peralihan endemik tu kan, kita tadi dah kongsikan apa yang kita perlu lakukan. Baik, ini sedikit Akasia Sayang Tak Dikenang. Jangan lupa disaksikan drama berseri Sayang Tak Dikenang gandingan Fadlan Hazim, Ruhainis dan Izani Jasni di slot Akasia. Hari apa? Hari Isnin hingga Ahad jam 7 malam hanya di TV3. Kita bawakan drama-drama yang termantap khas untuk tatapan dan tontonan anda. Dan tentunya kita mengharapkan agar kita semua bersedialah dari segi mental, fizikalnya untuk kita memasuki fasa peralihan endemik ni. Jadi kita tak tahu lagi apakah orang kata gauge atau takatnya untuk kita melihat endemik ni adalah berjaya atau tidak. Jadi terpulang pada kita untuk kita menjayakannya bersama. Biasalah kita jaga SOP walaupun tiada halangan di hadapan muka kita. Dan juga dos penggalak diharapkan ramai lagi yang akan keluar untuk mendapatkannya, terutama juga vaksinasi kepada kanak-kanak dan juga pihak remaja juga kan, golongan remaja, untuk kita sama-sama mempermudahkan peralihan endemik ini. Baik. Esok kita akan jumpa lagi. Kita bawakan apa? Topik inspirasi krem tarik dan topik gangguan seksual dalam pengangkutan awam. Bila kali terakhir awak naik bas ke train ke? Dah lama kan? Lama sangat. Tak ingat. Baik. Terima kasih kerana menonton kami di Malaysia pada hari ini. Jumpa esok tak? Jangan lupa. Okey. Seronok live dengan Fariha. Sekian lama. Okey. Jangan lupa. Jumpa esok. Assalamualaikum.